Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang kita hormati rakan-rakan kita dari Yayasan Budi Ehsan Malaysia atau YBIM, seterusnya para pelayar dan para penonton, tak kira dari mana dapat mengikuti siaran ini. Yang dari utara kita doakan sejahtera, dari selatan moga dapat keberkatan, yang dari barat moga sentiasa dapat berkat, yang dari timur kita doakan terus makmur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini program kita yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, kita akan membicarakan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita bersama. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini dalam rangka mengadakan program Kembara Korban 1001 Asnaf. Jadi kita ada sedikit masa lagi untuk kita nak menempuh kepada Hari Raya Aidil Adha, yang mana akan bermula ibadah korban. Jadi kepada yang masih belum mendaftar ataupun melakukan sesuatu untuk korban pada tahun ini, kita ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia, yang mana saya melihat yayasan ini antara pihak penganjur korban yang begitu terbaik dari segi pengurusannya, yang mana mereka begitu sistematik sekali dari sudut pengurusan ibadah korban, dan mana baru-baru ini mereka telah pun memperolehi sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban ini. Jadi untuk makluman kepada para penonton, dengan adanya pensijilan ISO ini, sudah pastilah setiap urusan yang dilaksanakan oleh pihak yayasan sangat sistematik, tersusun, teratur dan tidak diragui ketelusannya, kerana semuanya didokumentasikan, sementara lagi apabila dinilai menggunakan pensijilan ISO ini. Selain itu, dari segi harga pakej korban yang ditawarkan oleh pihak yayasan juga adalah serendah RM390 untuk satu bahagian dan RM2,730 untuk satu ekor lembu. Sangat berpatutan dan mampu disertai oleh orang ramai. Jadi kepada yang masih belum lagi mendaftar, boleh bergabung bersama kami, Yayasan Budi Ehsan Malaysia. InsyaAllah pada kesempatan kita malam ini, kita akan membicarakan satu tajuk, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, iaitu bolehkah sedekah secara terang-terangan. Saudara-saudari sekalian, sehari dua ini ramai pihak yang memberikan reaksi yang pelbagai apabila melihat angka COVID di negara kita sudah pun mencecah 5 angka. Ada yang marah-marah, ada yang kecewa, pelbagailah reaksinya itu. Tetapi bagaikan shilling, ada dua bahagian yang kita boleh lihat, ada dua sudut yang kita boleh lihat, perspektif yang kita boleh tengok. Ada perkembangan yang tak baik, tapi dalam masa yang sama ada juga perkembangan-perkembangan yang baik. Yang tak baik kita doakan menjadi semakin baik, tetapi beberapa perkembangan-perkembangan yang bagus itu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak dinafikan kita kecewa apabila angka itu dah mencecah kepada 5 angka. Tetapi ada sisi-sisi lain yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita, yang kita kena akui ianya merupakan nikmat dan kita kena syukuri. Antaranya adalah tanpa kita sedar telah ada 5 buah negeri yang dah pun beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN berkuat kuasa daripada 5 Julai yang lalu. 5 negeri ini negeri yang jarang ada masalah. Perlis, Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan. Dan yang baru Sabah dan yang terbaru sekali adalah Sarawak. Jadi peralihan ke 5 negeri ini ataupun ke 7 negeri ini ke fasa yang seterusnya ini adalah kerana negeri-negeri ini telah mencapai 3 indikator nilai ambang yang telah ditentukan. Pertama, kes harian COVID negeri-negeri ini bawah 4,000. Kemudian ada peningkatan kapasiti dari segi unit rawatan rapi ICU. Dan yang ketiga, liputan vaksinasi 2 dos melebihi 10% daripada keseluruhan populasi dalam negeri itu. Jadi, alhamdulillah memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara, sudah pasti kehidupan kita sudah semakin kembali kepada yang asal, walaupun tidak sepenuhnya. Dan rakan-rakan kita di Selangor juga, walaupun ramai orang, pelbagai reaksi lah kepada negeri Selangor ini, mereka juga berazam untuk beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara pada September nanti. Jadi sebagai saudara kita, rakan-rakan kita ramai di Selangor, kita doakan mereka supaya dapat beralih ke fasa yang kedua ini. Walaupun berita-berita banyak menunjukkan negara-negara di Asia Tenggara ni banyak yang terkesan dengan teruk sekali, tetapi kita ucapkan tahniahlah kepada jiran kita di Singapura. Mudah-mudahan semangat mereka dapat kita bawa kepada negara kita dan juga negara-negara jiran kita yang terkesan teruk. Tahniah kepada rakan-rakan kita di Singapura susulan pengumuman yang dibuat oleh Multi Ministry Task Force ataupun pasukan bertindak berbilang Kementerian COVID-19. Mereka bermula daripada kemarin 12 hari bulan, hari Isnin, di bawah fasa ketiga heightened alert ataupun kewaspadaan dipertingkat, mereka dah pun membuka dine-in, tempat makan secara terbuka. Orang ramai dah boleh menjamu selera dalam kumpulan sehingga 5 orang. Maknanya dah dibuka dia punya food court, apa semua dah boleh makan di luar 5 orang. Dan solat Jumaat juga telah pun dipertingkatkan jemaahnya, telah pun viral dan tular. Ada beberapa masjid di sana, alhamdulillah solat Jumaatnya sudah sampai ke halaman luar. Dan mereka juga akan mengadakan beberapa polisi-polisi baru yang boleh sampai raya Idul Adha nanti 250 jemaah boleh masuk dalam masjid. Jadi ada sisi yang kita bimbang COVID ini, tapi ada perkembangan-perkembangan yang baik. Yang ini kita bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan kita marah-marah, tapi kita juga kena juga syukur ada beberapa sisi positif yang Allah Ta'ala berikan pada perkembangan-perkembangan terkini. Begitu juga di tanah air kita. Daripada satu sudut, walaupun kes mungkin tidaklah berapa bagus dia punya capaiannya, tetapi kita melihat banyak perubahan daripada sudut sikap masyarakat kita, khususnya dalam membantu orang-orang yang memerlukan. Sebelum ini kita tahu ada kes bunuh diri, kes orang minta bantuan ke sana kemari tak dapat disantunkan sehingga terpaksa dibuat kempen kibar bendera putih dan pelbagai lagi. Tapi alhamdulillah kita syukur kebelakangan ini telah banyak pihak, masjidnya, NGO-nya, pejabat-pejabat parlimennya, pejabat adunnya, individu-individu telah wujudkan begitu banyak inisiatif untuk membantu masyarakat. Pelbagai jenama, food bank, bakul makanan, dompet peduli umat, kotak rezeki, gerobok rezeki, infak dapur ummah, skuad amanita, dapur it'am, santunan du'afa dan pelbagai gelaran lagi lah. Paroike pun ada, paroike, HUB. Ini semua NGO yang ditubuhkan. Tahniah kita ucapkan. Cuma yang kita nak bahaskan malam ni, timbul perdebatan khususnya di kalangan warga net ini. Bila kita nak menolong orang, bantuan itu boleh atau tidak ditunjukkan, ataupun kita perlu sorok-sorokkan kalau betul-betul nak membantu orang.
Maklum saja saudara-saudari sekalian, kita sekarang ni zaman poligam. Apa makna poligam? Poligam ni zaman politik gambar. Orang menilai kita dengan melihat gambar. Sebab without caption pun orang tahu apa di sebalik gambar itu boleh bercerita. Sebab kadang ada masanya funder ataupun orang yang beri dana kepada kita untuk disalurkan kepada orang susah, mereka akan lebih percaya kepada kita dan sudi untuk tambah lagi sumbangan kalau dia nampak kita aktif distribute bantuan dan menyantuni orang susah secara aktif. Ada orang jenis begitu. Dan dia rasa duit dia sampai. Dia nak tengok orang tu sampaikan. Tetapi ada juga sesetengah individu ataupun NGO yang tidak suka kaedah ini. Bahkan ada baru-baru ini dibaca, dia siap beri amaran kepada ahli-ahli dia, siapa yang share gambar, mereka turun padang bantu jiran ataupun bantu apa-apa, kalau kantailah dalam laman sosial, Facebook dan bagai-bagai, maka ahli itu akan disingkirkan daripada grup tersebut. Wah, begitu strict sekali. Atas alasan-alasan masing-masing mengatakan untuk nak jaga niat dan pelbagai. Jadi kita nak tengok pada malam ini, sedekah ini bolehkah diberikan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi? Mana yang lebih baik? Baik, rujukan kita kepada Quran. Apakah Allah berikan garis panduan tentang tata cara membantu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jelas Allah Ta'ala menyebut, kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik. Itu Allah sebut. Garis bawahkan dulu perkataan, sedekah secara terang-terang itu juga adalah baik. Tapi Allah sambung, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan kalau kamu sembunyikan pula sedekah-sedekah itu, berikan pula kepada orang fakir miskin, maka itu juga baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan ganjarannya adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sangat tahu secara mendalam apa yang kamu lakukan. Ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Maka dengan melihat kepada ayat ini saja, kita dapat memahami bahawa sedekah sama ada dilakukan secara terang-terang atau secara sembunyi-sembunyi, dua-duanya adalah baik di sisi Allah. Jadi kita jangan judge orang. Bila orang tu sedekah secara terang-terang, kita bantai dia, kata dia nak sombong menunjuk. No, itu bukan kerja kita. Kerana Allah pun mengatakan sedekah secara terang-terang itu no problem, pun ada kebaikan. Namun sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik kerana dia boleh menyelamatkan hati kita. Ini kita akan bahaskan lebih lanjut nanti. Namun umumnya kita nak berikan keterangan, sedekah terang-terang secara public, show off, itu jangan kita kata sebagai berdosa. Atau jangan kita sangka buruk bagai-bagai. Kerana bersedekah secara terang-terangan juga ada impak positifnya. Ada. Itu tak dapat kita nafikan. Pertama sekali, sedekah yang dilakukan secara terang-terang boleh membangkitkan kesedaran dan boleh menyuntik semangat orang lain untuk turut bersedekah. Bila kita tunjukkan kejiranan kita pergi hantar bantuan kepada kejiranan-kejiranan tanpa perlu menanti bendera dinaikkan, jadi orang lain di perumahan yang lain dia akan tengok, wah, taman perumahan sana lorong sekian buatlah.
Kita boleh buat, WhatsApp group ada, kita kumpul. Dia akan memberi impak yang luas kepada orang lain. Sebab itu kaedah fiqh ada menyebutkan al-muta'addi indahum afdalu minal qasir. Ibadah yang memiliki impak lebih luas, maka itu jauh lebih baik daripada ibadah yang hanya memberi impak kepada diri kita sendiri saja. Contoh, sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu bagus. Tetapi kalau kita sedekah secara terang-terang, impaknya lebih luas daripada segi mempengaruhi orang lain. Itu impaknya. Sebagai contoh zakat. Zakat, kalau diberikan secara sembunyi-sembunyi, kita gagal untuk nak menarik syarikat lain untuk turut berzakat. Tapi kalau kita contoh koperasi berzakat, koperasi lain akan tengok, kenapa koperasi A berzakat? Kita maknanya kena zakat lah kita. Kena. Jadi kita telah membuka jalan kebaikan. Itu tujuannya, ada impak positif. Begitu juga, kita akan dapat pahala jika orang lain ikut bersedekah dek kerana teruja dengan sedekah yang kita buat secara terang-terangan. Maknanya kita buat kebaikan, itu dapat pahala. Orang lain buat kebaikan, gara-gara kita juga dapat pahala daripada perlakuan orang itu. Sebab itu dalam satu hadis, Nabi pernah memberikan satu semangat pada kita. Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru manittaba'ahu. Nabi sebut, siapa yang menunjuk jalan kepada satu kebaikan, maka kalau orang lain ikut melakukan kebaikan itu, maka dia akan dapat pahala kebaikan itu dan juga pahala orang yang ikut melakukannya. Jadi kita sedekah, tunjukkan pada orang, kita dan kumpulan kita lah, bukan kita seorang, kita dan kumpulan kita melakukan kebaikan. Orang lain pun teruja nak ikut. Bila dia buat, dia dapat pahala. Tetapi kita akan dapat serampang dua mata. Kita dapat pahala kebaikan yang kita lakukan sendiri, dan kita makan komisen pahala orang lain gara-gara dia buat itu kerana terpengaruh dengan kita. Jadi ada sisi kebaikan kita melakukan sedekah secara terang-terangan. Jadi mari kita berlumba-lumba bersedekah dan kita saling bantu-membantu sama kita dengan niat untuk memancing gairah orang lain yang masih lagi kedekut, masih lagi berkira-kira untuk menolong orang susah. Kita buat supaya orang jadi seronok. Sebab itu dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang sedekah terang-terangan ini. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, orang-orang yang bersedekah dari hartanya itu di waktu malam dan di waktu siang. Maknanya siang malam dia bersedekah, sirran wa alaniyah. Sama ada secara sirran, sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, secara diiklankan, diterang-terang dibuat. Dua-dua ini Allah Ta'ala sebut, sembunyi dan terang. Apa statusnya? Allah Ta'ala sebut, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka tetap mendapat pahala daripada aku. Yang sedekah terang, yang sedekah sembunyi, sama saja aku bagi, kata Allah Ta'ala. Bukan sekadar itu, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, aku akan cabut kekhawatiran daripada hati mereka dan mereka tidak lagi bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 274. Jadi kalau kita melihat orang yang bersedekah secara terang-terangan, hantar food basket ke, hantar makanan beras ke apa, masuk berita, masuk macam-macam, jangan kita sewenang-wenang menuduh, oh ini semua tak ada pahala semua ni. Ni semua tak ada pahala semua ni. Ni semua nak menunjuk-nunjuk belaka ni. Jangan. Kita jangan judge keikhlasan seseorang. Kerana kita tak tahu, mungkin dia benar-benar ikhlas.
Kalau kita berhujah bahawa, Ustaz, benda-benda sunat ni Ustaz, baik sembunyi-sembunyi, lainlah benda wajib. Macam zakat, benda wajib kita boleh tunjuk. Tapi ni sedekah, benda sunat, tak payah tunjuk lah Ustaz. Kita biar tangan kanan, jangan tangan. Ini ramai orang menggunakan hujah ni. Kita jawab begini. Kalau kita mengatakan ibadah sunat, afdal buat sembunyi-sembunyi, maka raya haji nanti, tuan-tuan nak buat korban, hukumnya sunat, sembelih dalam rumah sajalah. Sembelih korban dalam bilik. Jangan rumah pun takut jiran nampak. Dalam bilik tidur kita lah sembelih kambing itu. Orang tanya kenapa sembelih kambing dalam bilik? Benda sunat tak boleh tunjuk. Buatlah begitu. Hujah itu tidak kuat. Kita jangan judge orang. Yang penting kita jangan nilai niat orang. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu cerita, Nabi pernah beritahu dia, "Inni lam aumar an anaqiba ala qulubin nasi wala asyqa butunahum." Kata Nabi, aku tidak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia. Aku tak disuruh untuk nak selidik hati orang. Dan aku juga tidak disuruh untuk membelah perut manusia. Mana bukan kerja aku kaji niat orang. Kita base pada zahir dia sajalah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Ahmad. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, barang siapa menampakkan kebaikan, maka kita akan cinta kepada dia, walaupun hatinya berbeza dengan pelakuan. Tetapi siapa yang menampakkan keburukan perangai, kami akan membenci dia, meskipun dia mengakui bahawa hatinya sebenar baik. Ini kata Umar Al-Khattab. Maknanya kalau orang penampilan okey, kita akan cinta kepada dia. Walaupun dalam dia berbeza dengan luaran, itu bukan masalah kita. Tapi kalau orang yang menampakkan keburukan, kejelekan, dosa-dosanya itu, kita akan tak suka pada dia. Walaupun dia kata sebenarnya hati saya tak seperti penampilan saya. Oh, itu tidak diterima, kata Umar Al-Khattab. Sebab itu saudara, dalam kitab Qawaidul Ahkam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas. Ini kitab ni begitu bagus, Al-Ikhlas. Dia mencatatkan bahawa Imam Al-Iz bin Abdul Salam, dia ada menjelaskan tentang hukum menyembunyikan amal kebaikan atau amal ibadah ini. Kata beliau, amal ibadat yang kita lakukan seharian ini ada 3 kategori. Pertama, kata dia, ada amal ibadah yang disyariatkan untuk ditunjukkan. Memang disuruh tunjuk. Apakah amalan-amalan itu? Azan. Azan semayang. Macam mana azan nak sorok? Tak boleh sorok. Muka boleh sorok, suara tak boleh sorok. Iqamat tak boleh sorok. Takbir raya tak boleh sorok. Baca Quran dalam semayang, lepas Fatihah tak boleh sorok. Imam pula sedap bacaannya, kita pula tuduh dia riak. Takkan nak baca slow? Apa lagi? Khutbah Jumaat nak buat sembunyi macam mana? Apa lagi? Mendirikan solat Jumaat tak boleh sorok-sorok. Jadi kata dia, ada amal ibadat yang disyariatkan untuk dinampakkan dan kita tak boleh pertikai. Tak boleh nak pertikai. Sebab amalan-amalan ini tidak mungkin disembunyikan. Kalaupun tak nampak muka, tetap dengar suaranya. Yang pertama. Yang kedua, ada amal ibadah yang kalau diamalkan secara tersembunyi adalah lebih afdal daripada dizahirkan. Apa contohnya? Contohnya, kita berzikir dalam semayang secara suara perlahan, iaitu kita sembunyikan suara. Subhana rabbiyal azim bihamd, subhana rabbiyal azim. Kita sembunyikan suara itu, maknanya kita tidak menunjukkan. Maka membaca dengan suara perlahan, iaitu zikir-zikir ketika rukuk, ketika sujud, apa semua, itu jauh lebih baik daripada dijaharkan, ditunjukkan. Kan ada orang, tak tahulah semangat ke apa ke, kalau sujud, dia punya zikir sampai imam depan boleh dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah. Masa dia duduk tahiyat, duduk antara dua sujud, kuat betul bacaannya itu. Jadi yang ini kata ulama, kalau disembunyikan lebih afdal. Lebih afdal. Disembunyikan bukan tak baca terus, tapi diperlahankan suara. Yang ketiga, kata Imam Al-Izz Abdul Salam, ada pula amalan yang kadang-kadang bagus disembunyikan dan kadang-kadang bagus ditunjukkan. Apakah contohnya? Pertama, kata dia berdakwah. Berdakwah ada masa elok ditunjukkan, ada masa jangan ditunjukkan. Jadi tak bolehlah kepada tuan-tuan saudara-saudari di luar, alah ustaz sudahlah cerita ikhlas, dia ceramah masuk YouTube, masuk Facebook, apa semua tu kan menunjuk-nunjuk. Tak. Al-Izz Abdul Salam mengatakan, ceramah dia masuk dalam pertengahan. Ada masa elok sembunyi, ada masa elok dinampakkan. Jadi ada masa elok dinampakkan, dipublishkan, ada masa elok disembunyikan, mempat mata saja, perbicaraan tanpa ada orang lain dan pelbagai lagi. Dan ada satu lagi amal ibadah, kata dia, yang ada masa elok disembunyikan dan ada masa elok ditunjukkan. Apakah dia? Sedekah. Jadi sedekah dia duduk tengah-tengah. Kalau tadi niat kita nak mengajak orang supaya jom kita ramai bantu satu kampung kita, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau kita khawatir ditimpa penyakit riak, atau kita tahu bahawasanya kalau kita tunjuk amalan ni kita akan jadi ujub, maka lebih baik disembunyikan, kata Al-Izz Abdul Salam. Sebab itu bila Allah sebut tentang alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah, orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan waktu siang dengan sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, kata para ulama, perkataan sirran dengan alaniyatan, sirran maknanya sembunyi-sembunyi, alaniyatan maknanya secara terang-terang. Walaupun Allah membenarkan kita balance lah antara sembunyi dengan terang-terang, tetapi kalimat sirran dalam Quran itu jauh lebih banyak berbanding kalimat alaniyah, terang-terang. Dalam Quran kalimat sirran, iaitu sembunyi-sembunyi, disebut sebanyak 6 kali. Kalimat alaniyatan dalam Quran diulang sebanyak 4 kali. Jadi kata para ulama, kalau tidak tunjuk itu lebih afdal. Lebih afdal. Maknanya sedekah secara tunjuk, ambil gambar masuk Instagram apa, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak masuk, itu lebih afdal. Apa sebab? Isu paling utama yang dirisaukan oleh para ulama adalah isu hati, iaitu hilangnya modal utama dalam sedekah, iaitu keikhlasan. Apa sebab? Saudara-saudari sekalian, salah satu daripada kegigihan syaitan adalah mereka ni tak akan berhenti berusaha untuk menjadikan setiap penat lelah amalan anak-anak Adam ini tidak ada harga di sisi Allah. Ini modus operandi setan. Yang kita penat-penat ibadah 24 jam, ni musim-musim awal Zulhijjah, ramai puasa macam-macam. Alhamdulillah, ni masjid pun dah banyak negeri yang dah pun ikut kapasiti. Tahniah kita ucapkanlah. Jadi ramai orang dah kembali nak datang ke masjid, solat jemaah, bagai-bagai lagi. Pelbagai macam amal ibadah yang kita buat dalam masa 24 jam, percayalah, setan akan tidak berhenti berusaha menjadikan mana-mana amalan itu tidak ada harga di sisi Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, terdiri daripada syaitan, manusia dan jin, yang kerjanya membisikkan kepada setengah yang lain kata-kata dusta yang indah susunannya dan memperdaya pendengarnya
surah Al-An'am ayat 112. Kata para ulama, di antara cara syaitan menjerumuskan amalan ibadah kita ini menjadi rosak dan tidak ada nilai, ialah dengan membisikkan riya dan juga sum'ah ke dalam hati. Yang ini kita takut. Jadi kepada saudara-saudari yang nak hantar bantuan pada orang susah, nak kempen, bagus, silakan. Tapi doa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada riya dan juga sum'ah. Apa makna riya? Secara bahasanya, riya ini, dia adalah masdar daripada perkataan ra'a yura'i ria'an wa riya'an. Kalau kita rujuk perkataan arahu annahu muttasifun bil khair was salah ala khilafi ma huwa alaih. Kata ulama, orang riak ni adalah orang yang mempamerkan bahawa dia ni buat banyak kebaikan padahal hatinya busuk, kata para ulama. Hatinya tidak sebersih sehening penampilannya. Ala khilafi ma huwa alaih, berbeza dengan apa yang sebenarnya pada orang itu. Maka itu adalah riak. Kalau istilah para ulama, dia ada berbeza-beza pendapat, tetapi ingredientnya atau intinya tetap sama. Ayyaqumal 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jal bal yuridu 'ardan dunyawiyan. Orang riak ini adalah dia buat ibadat untuk bukan nak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia lakukan itu kerana aradan duniawian, kerana sebab-sebab duniawi. Contohnya, dia menggunakan itu untuk dapat pujian ataupun sanjungan, penghormatan dan bagai-bagai lagi. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, mudah saja, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Riya ini adalah orang yang mencari keuntungan dunia dengan menggunakan ibadah. Sedekah ibadah atau tidak? Ibadah. Dia gunakan ibadah untuk mencari keuntungan di dunia. Wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Dan niat dia yang paling utama adalah untuk mencari kedudukan dalam hati manusia. Sebab itu riak ini kita sangat takut. Sangat takut. Sebab itu ulama' meletakkan, walaupun boleh sedekah terang-terang, tapi kalau ente tak boleh jaga hati daripada riak, baik sembunyi-sembunyi sajalah. Kita bank in sajalah ke dalam akaun orang itu. Itu yang paling terbaik punya sembunyi-sembunyi. Sekarang kan banyak dalam Facebook, dalam YouTube, dalam televisyen, nombor akaun orang susah, rumah anak yatim, macam-macam NGO, kita transfer sajalah. Itu yang paling selamat sekali. Tak ada orang tahu. Kita saja yang tahu. Dan pihak bank lah yang tahu. Tak ada orang tahu. Ini yang paling selamat. Maka perbezaan riya dengan sum'ah, kata para ulama, riya ini adalah orang beramal kerana nak pamerkan pada orang. Orang yang sum'ah pula, dia beramal supaya orang dengar kebaikan dia. Orang dengar tentang amal baik yang dia buat. Jadi riya ini adalah berkaitan dengan panca indera mata, sedangkan sum'ah berkaitan dengan telinga, pendengaran. Ada satu lagi yang paling ditakuti oleh para ulama adalah ujub. Ujub ni pun bahaya juga. Ujub ini adalah dia ujub, ajaib. Dia merasa kagum dan heran dengan kebaikan diri dia. Dia kata, baik sungguh kawan. Kawan tolong orang. Macam mana? Dia kagum dengan kedermawanan diri dia sendiri. Ini hati-hati. Orang putih panggil narsis. Narsis ni asal daripada cerita Yunani kuno berkenaan dengan Narcissus. Ni cerita legenda lah. Dia jatuh cinta dengan kehandsomean diri dia sendiri selepas dia ternampak wajahnya dalam bayang-bayang kolam. Dia duduk tepi kolam tengok bayang-bayang. Dia jatuh cinta. Rupa muka dia sebenarnya. Hari-hari dia jadi angau, duduk tepi kolam tu menengok muka dia sendiri. Dia kagum dengan rupa dia sendiri. Dia tak nak makan, tak nak minum, akhirnya dia mati dan dia berubah jadi bunga narsis. Ini cerita legenda orang putih lah.
Itu panggil narsis. Sebab itu kalau kita ada sifat ujub ini, Nabi suruh buang. Salasun muhlikatun. 3 perkara, kata Nabi, kalau ada pada engkau, jahanam kau, kata Nabi. Engkau akan jahanam. 3 perkara. Apakah dia? Syuhun muta'. Pertama, kedekut. Luar biasa. Jadi kalau tuan-tuan dah start ada rasa nak kedekut saja, Nabi sebut, lawan. Kalau engkau ikut, jahanam kau. Lawan, kata Nabi. Yang kedua, wahawa muttabi'. Terlalu mengikut kehendak nafsu. Terlalu mengikut sangat. Bukan tak boleh ada nafsu. Mengikut itu yang salah. Nafsu ini manusia mesti ada kehendak. Tapi mengikut itu yang salah. Nampak iklan air boba, beli boba. Tidak salah. Nampak iklan, beli. Tak ada benda yang nampak, melainkan semua dia mengikut. Jadi kalau dah ada perasaan nak ngikut itu, kata Nabi, lawan. Dan yang ketiga Nabi pesan, wa i'jabul mar'i binafsih. Yang ketiga adalah bila kau sudah mula kagum dengan diri kau sendiri. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Hebat saya ni. Hebat saya ni. Hebat tak saya? Saya walaupun tak ada duit, saya boleh sedekah. Saya, dia dah start kagum dengan kebaikan diri dia sendiri. Perlu dilawan. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dibangga sedekah yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidak akan rosak. Ini kena jaga elok-elok. Dan rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat. Dan amat dicela oleh Allah. Bahkan ujub ini kalau dah bermula bersarang dalam hati, kita akan merasa diri kita saja baik, orang lain sudah tak baik semua. Mana dia akan sampai peringkat merasakan diri dia saja masuk surga, yang lain masuk neraka jahanam. Itu masalah. Bermula daripada rasa dia hebat kerana dia rasa dia baik. Jangan. Sebab itu Allah larang kita merasa kita lebih baik pada orang. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu paling suci, kerana aku lebih tahu siapa orang yang lebih bertakwa. Surah An-Najmi ayat 32. Sebab itu kita ingin mengajak para netizen, orang yang selalu memang berkemah dalam internet ni, kita nak mengajak sama-sama lah, kita saling ingat mengingati. Kepada netizen pun kita minta tolong. Kalau tengok ada orang hantar gambar dia menolong orang, membantu orang, kita kena main peranan. Apa peranan kita? Jangan puji melambung bagi nak gerak. Hebat, terbaik. Jangan. Kita punya puji dia, mana kalau jet kereta tu 4 tayar ke atas. Jangan begitu. Sebab itu Nabi SAW paling pantang orang puji tak tentu arah banyak ni. Kerana pujianlah menyebabkan orang jadi ujub. Kerana pujian orang jadi riak. Kerana pujian orang jadi sum'ah. Jangan. Sebab itu puji-pujian ini hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Sebab itu Nabi marah. Iza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhimut turab. Kalau engkau melihat ada orang yang memuji-muji orang lain, ambilkan debu, kau taburkan ke muka dia, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Ini terbaik. Apa yang terbaiknya? Begitu juga dalam riwayat lain daripada Al-Miqdad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahthia fi wujuhil maddahina turaba. Nabi memerintahkan kami, kalau dengar satu orang puji orang lain luar biasa, ambil tanah, sapu ke muka orang yang memuji itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin ada yang bangkitkan pertanyaan, habis kalau tak boleh puji nak buat apa Ustaz? Takkan hantar emoji begitu je. Nak buat apa kalau tak boleh puji? Baik. Dalam hadis daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, Nabi pesan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'aina haqqun." Kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu yang mengkagumkan kamu pada saudara kamu, atau mengkagumkan kamu pada diri kamu sendiri, atau mengkagumkan kamu pada harta benda kamu,
maka kata Nabi, fal yubarrikhu, maka doakanlah keberkatan kepada benda itu. Fa innal aina haqqun, kerana penyakit ain itu adalah real ataupun hak ataupun benar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau tuan-tuan pagi esok ke tengah malam sekarang buka Facebook ke buka Instagram, gambar ada orang hantar sedekah, gambar dia hantar bantuan, hantar food bank macam-macam. Kita sebagai orang yang sesama Muslim, Nabi suruh kita tabrik. Apa maknanya? Ucapkan keberkatan. Barakallah fiik, tabarakallah, ataupun moga Allah mengurniakan keberkatan. Kita doakan keberkatan. Dalam bahasa Arab dia ada istilah berbeza-beza. Tabrik. Tabrik ni kita doakan keberkatan. Ataupun tabsyir, kita memberi khabar baik. Ataupun tarfiah, kita ucapan selamat dan bagai-bagai. Tapi kalau tabrik ni, barakallahu laka, moga kamu dapat keberkatan. Jangan puji ulu jari bergoyang-goyang pula jari, terbaik, komen panjang. Jangan begitu. Barakallahu fiik. Kenapa kita doakan keberkatan kepada orang itu? Supaya dia selamat daripada ujub, sum'ah, riak dan bagai-bagai lagi. Itu caranya. Jadi orang yang sedekah secara terang-terang, dia takkan rasa sombong, dia takkan ada nak rasa takbur, sebab orang yang memuji, dia bukan sekadar puji, tapi sandarkan pada Allah. Jadi kurang sikit. Jadi orang jadi sombong kadang kerana pujian kita. Jadi hati-hatilah. Dan kepada kita yang selalu buat kebaikan secara terang-terang ni pun, mesti hati-hati dengan para pengkagum kita, para peminat kita. Bukan sedekah saja, bahkan berceramah sekalipun. Ramai di luar menonton, ni terang-terang kita berceramah. Pasti ada pengkagum, ada peminat, puji dan macam-macam. Oh, ini hati-hati, bukan berdosa apa tidak. Kalau kita tak jaga diri kita, kita boleh dapat musibah. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam fatwa Al-Islam Soal wal Jawab, dia memberikan peringatan. Ni ambil peringatan semua, terutama orang yang selalu expose pada public, ya. Insta famous lah, orang yang influencer lah, selalu keluar YouTube, selalu keluar. Wa bihadza yatabayyanu anna al-'a'in qad yanzur ila suratu syakhsi fil haqiqah aw fi tilfas. Ingatlah, kata dia, penyebab ain. Ain ni cerita panjang. Nanti lain masa kita cerita tentang penyakit ain. Penyakit orang kagum pada kita yang boleh menjadikan kita tak sihat. Dia dapat ain ini. Kata dia, ain boleh terjadi cukup sekadar orang melihat gambar kita, sama ada di televisyen, di Facebook, di komputer, di mana saja. Waqad yasma' awsafahu fayusibuhu bi'ainih, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Atau terkadang ianya berlaku kerana hanya mendengarkan ciri-cirinya, maka nas'alullahu as-salamah wal afiyah. Selalulah engkau mohon keselamatan dan kesihatan daripada Allah. Jadi waspadalah panahan penyakit ain, iaitu orang puji sangat, orang kagum sangat, melambung-lambung pujian. Sebab kebanyakan kita mempunyai akaun media sosial, masing-masing seronok berkongsikan aktiviti kita, pergi membantu orang buat kebaikan macam-macam. Dan sama ada kita sedar ataupun tidak, apa saja yang kita kongsikan akan ada mata-mata yang memerhatikan. Macam kita kalau live Facebook pun ada gambar mata belah ni, dia ada mata, berapa mata yang menengok. Kalau kita viewer, gambar mata betul. Nabi sebut ain ni mata. Mata yang melihatkan. Jadi pada masa yang sama, perkongsian-perkongsian ini akan membuka ruang pada orang untuk nak sama ada komen baik, komen buruk, puji dan bagai-bagai lagi. Jadi semua itu boleh membinasakan kita. Ada orang kata, saya okey je orang puji, Cristiano Ronaldo okey, berbilion orang puji, dia tak ada apa ke. Ain ini, dia tak tunggu kita jatuh pengsan. Dah, bukanlah kena ain terus pengsan. Jiwa gelisah, tak tenteram, tak karuan, mood swing, makan tak lalu. Ini semua simptom ain. Kita kena panahan kekaguman orang. Bahkan kata ulama, ain pun boleh kena pada benda tak bernyawa.
Contoh tuan-tuan, puji kereta luar biasa, puji handphone luar biasa. Para ulama mengatakan bahawa benda mati juga boleh terkena ain. Kereta, rumah, handphone dan bagai-bagai. Benda-benda mati yang terkena ain ini, kata ulama, dia ada masa rosak tiba-tiba ataupun hancur secara tiba-tiba. Siapa di kalangan kita ada pengalaman ni? Banyak. Komputer ketika tiba-tiba hang, tiba-tiba tak tahu, tak ada power. Sebab kita kagum, hebat komputer ni, RAM-nya begini. Kena ain. Sebab itu orang tua-tua dulu, kalau anak, kita jangan puji sangat. Oh, comelnya dia, oh sihat dia. Esok demam budak tu. Ini dipanggil ain. Sebab itu dalam satu hadis Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta ampun untuk keselamatan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya Nabi minta semua termasuk untuk harta benda kita. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala merekodkan, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Mengapa ketika kamu masuk ke kebun, kamu tidak ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Surah Al-Kahfi ayat 39. Justru para ulama menjadikan ayat 39 surah Al-Kahfi ini sebagai dalil bahawa harta juga boleh terkena ain. Jadi hati-hatilah saudara-saudari sekalian. Kita bukan tak boleh nak menunjukkan kebaikan kita, tapi boleh datangkan musibah kepada kita kalau kita tidak berhati-hati. Khususnya kepada peminat, pengkagum, orang-orang yang follower kita dan bagai-bagai lagi. Mereka ni boleh mendatangkan kerosakan. Jadi kepada para pengkagum sekalian, janganlah dipuji melampau-lampau kebaikan orang yang buat kebaikan, tetapi kita doakan keberkatan. Tapi lagi yang terbaik adalah buatlah kebaikan dalam keadaan orang tidak tahu langsung. Itu yang paling terbaik. Orang tak boleh nak puji, tak boleh nak kutuk, tak boleh nak apa-apa. Sebab itu sebelum kita berpisah, ingin saya bawakan beberapa kisah-kisah para salafus salih. Yang mana mereka zaman dulu, mereka paling takut pada satu penyakit, dia panggil asyuhrah. Syuhrah ni penyakit populariti. Penyakit gila nak popular, gila nak dapat, orang panggil batak, likes ni, follower. Dan memang ini menjadi buruan manusia moden pada hari ini. Di zaman gadget dan teknologi canggih, manusia telah berkongsi apa saja perkembangan yang berlaku kepada diri dia. Maka natijahnya manusia akan selalu nak berusaha tampil berbeza supaya nak menarik perhatian umat satu dunia. Dan ini yang sedang kita saksikan sekarang. Termasuk ibadah pun sudah terkena penyakit kemasyhuran ini. Walaupun bentuknya nampak berbeza, tapi hakikatnya tetap sama. Menjadikan ibadat sebagai sarana mendapat kemasyhuran, pujian, populariti, dan akhirnya dilanda oleh arus asyuhrah dan dijengkiti oleh demam keterkenalan ini. Ini masalah yang kita khawatiri. Sebab itu ulama lampau sangat benci kepada populariti dan kemasyhuran. Mereka lebih senang andai kata nama mereka tak disebut oleh manusia. Bahkan mereka sangat happy kalau orang tak kenal mereka. Sebab nak menjaga keikhlasan ini benda paling susah sekali. Kata Hamad bin Zaid Ad-Dirhim, dia bercerita, saya pernah berjalan bersama Ayub As-Sakhtiyani. Maka dia membawa saya berjalan melalui jalan pintas. Saya tanya, kenapa ikut jalan shortcut, tak ikut jalan besar? Kata dia, saya takut orang ramai kenal saya dan orang akan menyebut-nyebut, itulah Syekh Ayub, itulah Syekh Ayub. Nanti saya jadi tak karuan apa, kita ikut jalan lain sajalah. Begitu juga kisah Ayub As-Sakhtiyani. Dia seorang ulama, rajin sembahyang malam. Tapi bila nak dekat waktu subuh, dia akan kembali baring di katil dia. Dah terbit fajar, dia akan bangun supaya dia nak menunjukkan bahawa dia tidak sembahyang malam. Padahal pembantu dia tahu dia sembahyang malam. Tujuannya nak menunjukkan kononnya dia masih tidur ketika waktu qiyamul lail. Kenapa mereka lakukan begini? Kerana mereka nak jaga keikhlasan. Ingat, kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlas faqad ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fil ikhlasihi al-ikhlas
faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang bahawa diri kita sudah ikhlas. Sesiapa yang melihat bahawa dia sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan kepada keikhlasan. Ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Maknanya kalau kita bersedekah, alhamdulillah hari ini aku ikhlas. Tuan-tuan rasa ikhlas saja, itu tak ikhlas lagi. Kalau ikutkan martabat ikhlas. Ikhlas ni benda tak ada. Contoh, minta maaf. Kita masuk bilik air, buang sesuatu, kecil ataupun besar. Kita keluar daripada bilik air, itulah keikhlasan. Artinya kita tak ingat, kita tak peduli ke mana benda tu pergi, lantak engkau lah. Dan tak sedih pun atas kehilangan. Itu ikhlas. Tak tahulah kok ada tuan-tuan lepas keluar bilik air, saya ikhlas buang air. Tak. Benda hilang begitu saja. Itu ikhlas. Ada orang siap tulis pada envelope. Ikhlas itu payahlah kita nak membahaskannya. Sebab itu kalau nak tahu macam mana ikhlas ini, dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan cuba cari dalam Qul huwallahu ahad, ada tak perkataan ikhlas? Biasa Quran, dia punya nama akan ada pada surah. Surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun, ada tinnya. Tapi Al-Ikhlas, di mana perkataan ikhlas dalam Qul huwallahu ahad? Jawapannya tidak ada. Maka itulah ikhlas. Jadi terpulang kepada saudara-saudari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang, terpulanglah pada kita, asalkan kita boleh menjaga keikhlasan kita. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana khasatan wa sa'il biladil muslimin 'amatan as-sakha wan nama war raha wahfazha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Idfa 'anna kulla ta'bin shadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi shadid. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولايتنا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu, bertemu pada lain-lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.